So guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review sebuah smartphone baru daripada Samsung lah, iaitu Samsung Galaxy A53 5G. So phone ni actually adalah pengganti Samsung A52s yang sebelum ni. So hari ni kita akan comparekan kedua-dua phone ni, tengok mana yang patut korang beli pada tahun 2022 ni. So kalau dari segi rekaan kotak dia memang nipis gila. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Samsung. Yang ni kita akan tengok kemudian SIM ejector tools, user manual dan warranty card, dan satu kabel USB-C to USB-C. So itu saja yang korang akan dapat. Lepas tu kalau dari segi rekaan dia lebih kurang sama dengan A52s saja. Lepas tu kat sebelah kanan tu dia ada volume button dan power button. Tapi A53s ni dia punya button dia lebih rendah sikit. Jadi korang nak adjust tu dia lebih senang sikit lah, lagi friendly user lah kalau compare dengan A52s ni. Kat bawah pula dia ada SIM slot, mic, USB-C dan speaker. Kalau yang A52s tu dia ada 3.5mm audio jack dekat bawah lah. Lepas tu SIM dia guna jenis yang hybrid. So either korang masuk 2 SIM card ataupun korang masuk 1 memory card dan 1 SIM card aja lah. Kat sebelah kanan tu dia sama. Dan kat atas tu dia ada second mic lah. Kalau yang A52s tu dia punya SIM card dekat atas lah. Lepas tu kalau nak pakai casing A52s pun boleh juga. Cuma volume button dia ada susah sikit nak tekan sajalah sebab dia punya size dah turun ke bawah sikit. Dan bawah tu dia dah tutup dia punya mic lah. So kalau korang nak pakai A52s punya casing, korang kena potong lah casing ni. Untuk bahagian screen, phone ni dia menggunakan 6.5 inci yang menggunakan Super AMOLED display. So screen Samsung memang nampak best sebab color dia cantik dan keterangan dia pun agak cukup lah untuk kegunaan outdoor. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak gunakan untuk layan movie tu memang sedap lah sebab phone ni dia ada suara Dolby Atmos dan dia support dual speaker. Untuk bahagian memori, phone ni dia menggunakan 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memori tu, memori phone ni memang agak besar lah untuk kegunaan harian. Lepas tu kalau korang rasa 8GB RAM tu tak cukup, korang pun boleh extend RAM dia sehingga 8GB RAM. So total korang boleh dapat sehingga 16GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk multitasking tu memang tak ada masalah. Sebab phone ni dia ada RAM yang agak besar untuk kegunaan harian. Kalau nak tambah external memory card pun tak ada masalah juga. Tapi suggest guna memory card yang class 10 untuk performance yang lagi smooth. Untuk bahagian bateri, phone ni dia menggunakan 5000 mAh dan phone ni dia pun support fast charging sehingga 25W. So untuk bahagian bateri ni dia lebih besar sikit kalau kita compare dengan A52s. Sebab A52s tu dia cuma 4500 mAh saja. Lepas tu A53 ni dia 5000 mAh lah. So untuk ketahanan bateri ni dia lebih tahan sikit lah kalau kita compare dengan A52s tu. Untuk daily usage, phone ni dia boleh tahan dalam 1 hari. Tapi kalau korang nak bateri yang lebih tahan, korang boleh lowerkan refresh rate dia. Jadi bateri dia boleh tahan dalam 2 hari lah, korang baru kena cas 1 kali. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Samsung UI 4.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI tu, UI Samsung memang sedap sebab ikon dia nampak cantik, clean dan teratur. Lepas tu phone ni dia pun ada Samsung Knox di mana dia boleh protect data korang dicuri oleh orang lain. Lepas tu kalau korang nak unlock phone tu, either korang boleh guna in-display fingerprint ataupun face unlock pun boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua dia boleh unlock. Kalau tengah lepak dekat mamak tu, tiba-tiba air tertumpah dekat phone tu pun tak ada masalah sebab phone ni dia ada IP67 water resistant. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan Exynos 1280 yang menggunakan 5nm. So untuk bahagian chipset ni I rasa dia dah downgrade sikit. Sebab kalau kita tengok daripada Antutu score Exynos ni dia lebih rendah daripada Snapdragon 778G tu. So kalau korang nak gunakan untuk daily use tu memang tak ada masalah, performance dia sama saja. Tapi kalau korang gunakan untuk main game tu, korang baru ada rasa perbezaan dia lah. Sebab Snapdragon tu dia punya game dia lebih optimize sikit. Jadi banyak game yang dia boleh main dekat high graphic. Kalau korang guna untuk Exynos ni, dia cuma boleh main dekat HD dan high saja. Tapi chipset Exynos ni dia guna 5nm sajalah. So dia punya chipset ni dia lebih power sikit. Tapi untuk dari segi grafik, Snapdragon tu dia lebih power sikit lah kalau kita compare dengan Exynos ni. So kalau korang tak gunakan untuk gaming, korang memang tak akan rasa ada perbezaan antara dua-dua chipset ni lah.
Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 64MP untuk main kamera, 12MP untuk ultra wide angle, 5MP untuk macro kamera dan 5MP untuk depth sensor. Kalau kamera selfie tu dia 32MP. So untuk bahagian kamera Samsung ni memang cantik sebab color dia nampak cantik, detail dan accurate. So tak kira lah korang ambil gambar dekat mana-mana pun, kualiti saya rasa dia agak cukup. Cuma kadang-kadang kalau korang guna night mode ke portrait mode tu, dia cuma tak boleh add itu watermark dekat sana sajalah. Tapi yang lain tu so far so good lah untuk kualiti kamera dia. So yang ni kita rakam guna kamera depan A53 5G ni. Okay, yang ni dia ada image stabilization lah. Okay, dia agak stable. Kalau yang ni 60 frame per second lah. Okay, korang boleh nampak kualiti dia macam ni. Kita lari sikit. Okay, ni kualiti dia lah. Yang ni untuk yang 4K lah. Okay, so dia ada stabilization pun tak ada, saya tak pasti, rasa dia tak ada lah. So dia akan bergegar sikit. So suggest korang guna yang tripod sajalah. So yang ni kamera belakang yang 30 frame per second. Okay, so korang boleh nampak dia ada stabilization. Kita lari sikit. Okay, so yang ni untuk 1080p 60 frame per second. Okay, korang boleh nampak kualiti dia pun agak ok lah. Kita lari sikit. Okay, ni kualiti dia lah. Yang ni untuk 4K dia tak ada image stabilization lah. Okay, tapi kualiti dia memang cun lah. Okay, so sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah function dia dulu kat sini. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually bagi saya, kalau korang adalah Samsung fans kan, saya tak berapa suggest korang beli phone ni sebab first, phone ni dia tak ada bagi charger. Walaupun charger dia mungkin bukan mahal sangat lah, tapi ada charger is better than tak ada charger lah. Yang kedua, chipset ni dia dah downgrade sikit. So kadang-kadang chipset tu walaupun kita tak guna kan, tapi ada chipset yang lebih power, siapa tak suka kan. So ada chipset yang lebih power is better than chipset yang tak power kan. Yang ketiga, untuk harga dia. So phone ni dia jual dengan harga 1849 kan, tapi kita nampak dia turun RM50 tapi dia tak bagi charger. Tapi actually phone A52s ni dia dah turun harga dekat market, sebab kat Lazada tu korang dah boleh dapat dekat around 1,500 korang dah boleh dapat phone ni dah. So kalau korang nak beli phone ni, aku akan suggest korang beli A52s yang lama tu, sebab chipset dia lebih power dan harga dia lebih murah. Kalau A52s tu dah tak ada dekat market, baru korang ambil yang A53 ni lah. Okay, sebab A52s tu I rasa dia lebih power lah kalau kita compare dengan A53 ni. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah, A52s dengan A53 tu. Lepas tu kalau korang dah beli phone ni, korang pun boleh share korang punya experience lah tentang phone ni. Adakah phone ni dia best ke tidak, kamera dia cantik ke tidak, ada masalah kamera ke, motherboard ke tidak. Semua korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh share lah apa experience korang tentang phone ni. Okay, so I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.